pernah ada pengalaman bermalam di hospital? Ataupun mungkin korang sendiri yang bekerja di hospital. Tak kira lah bekerja sebagai doktor, perawat ataupun pengawal keselamatan, mesti ada di antara korang pernah mengalami benda-benda misteri sepanjang berada di sana. Malam ni aku nak share pengalaman mistik tentang hospital. Cerita pertama berlaku di sebuah hospital di sebuah ibu negara di Kuala Lumpur. Cerita ni berkenaan dengan seorang doktor Cina. Biar aku guna nama dia sebagai Dr. T. Dikatakan Dr. T ditemui mati di dalam lift. Dipercayai mengalami serangan jantung. Sebab menurut jururawat dan staf di hospital, sebelum Dr. T meminta diri untuk beredar, dia telah mengadu yang dia mengalami pening-pening, sakit kepala, mungkin terlalu letih. Dikatakan seminggu selepas kematian Dr. T, staf di sana digemparkan terlihat kelibat Dr. T sewaktu menaiki lift. Kadang-kadang dia hanya melintas. Kalau kau bernasib baik, mungkin dia sama-sama naik lift dengan korang. Tapi Dr. T akan mengambil bahagian paling belakang dekat dalam lift. So hati-hati kalau korang pergi hospital, naik lift malam-malam atas pukul 10, tiba-tiba ada seorang doktor naik satu lift dengan korang, duduk paling belakang, dan muka dia korang tak berapa nak nampak, terasa meremang. Maksudnya korang bernasib baiklah, baru rezeki korang dapat berjumpa dengan doktor tersebut. Okey, cerita kedua kali ni memang aku dapat pengalaman fresh dari mak saudara aku. Sewaktu lahirkan sepupu aku yang ketiga, kiranya sepupu bongsu akulah. Mengikut pengalaman dia lah kan. Tak tahu kenapa malam-malam dia dua katil. Lepas tu masa petang tu ada seorang ibu yang duduk sebelah dia ni macam kira dah discharge. So tinggal ada seorang malam tu. Tak tahu kenapa masa dia tidur malam-malam dia seorang-seorang, dia dengar macam ada orang tengah gunakan bilik air mandi tau. Yang pelik dia fikir balik, mandi tu bukannya mandi yang macam lembut-lembut biasa-biasa, tak ada. Macam bunyi orang siram gayung, macam terlampau kasar tau, terlampau keras. Sampai dia terpaksa picit satu bel, panggil nurse masuk. Dan nurse ni check, memang dekat dalam bilik air waktu tu memang tak ada orang. Sebab itulah sejujurnya aku cakap, kalau aku sendiri masuk hospital, aku lagi prefer duduk ward biasa, ward kelas ketiga. At least ada orang. Aku memang takut tau kalau duduk seorang-seorang. Okey, cerita kali ni aku tak pasti aku dapat daripada mana, dekat sebuah blog. Okey, kalau aku dapat nanti aku akan bagi kredit kat bawah ni. Katanya tak ingat cerita mana lah. Dia kata berlaku dekat satu hospital. Waktu tu kiranya pesakit ni dia pergi, bukan pesakit, dia jaga orang sakit. Lepas tu dia pergi ke kafe dalam waktu malam. Kiranya dekat kafe tu dekat-dekat dengan ward onkologi. Tak pastilah dia kata ward onkologi, tapi masa dia dekat kafe dekat tingkat 4, kiranya kafe tu dekat-dekat dengan ward. Dia nampak ada satu budak melompat-lompat dekat area ward. Dia panggil budak tu sebab takut budak tu macam terlepas keluar ke apa kan. Lepas tu sekejap tengok budak tu dah hilang. Kiranya macam pelawat ni dia terus report dekat nurse lah, cakap nampak ada budak keluar kan, nampak dia lompat-lompat, mungkin dia pesakit. Tapi nurse cakap, oh kalau budak melompat-lompat tu dah biasa sangat kita orang tengok.
Okey, cerita keempat ni aku dapat dari blog lobakmerah.com. Pengalaman seorang nurse sewaktu dia sedang melayan satu pesakit. Kata dia, waktu dia tengah melayan satu pesakit ni, pesakit tu siap cakap dekat dia lagi, boleh tak cakap dekat perempuan yang tenung aku dekat belakang langsir tu, jangan ganggu aku. Tak habis-habis cakap dia nak bawa aku pergi kalau aku mati. Dia kata lepas kau balik nanti dia akan ambil aku. Waktu tu memang jururawat tu meremang lah. Memang dia rasa seram sangat, sebab dia tengok dekat belakang langsir tu memang tak ada orang. Dan yang paling suspend, waktu nurse tu balik, dia dapat info yang pesakit tu pun dah meninggal dunia sebab kena heart attack.